Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan mengenai kajian kes yang bertajuk bagaimana new normal memberi kesan terhadap corak pentadbiran dan juga operasi organisasi berikutan impak pandemik COVID-19. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Wan Muhammad Azim bin Wan Zin kerana memberi masa untuk mendengar sedikit presentation daripada saya. Yang pertama ialah pendahuluan. COVID-19 mula menyerang negara dunia pada Disember 2009 di mana ia mula dikesan di sebuah wilayah di China iaitu di Wuhan pada akhir 2019. Dan bila mana kita berkata mengenai pandemik ini, ia membawa maksud kepada sesuatu penyakit baharu yang merebak ke serata dunia. Dan penyakit ini mudah berjangkit dan dari satu individu ke individu yang lain dengan mudah dan berterusan. Kalau kita tengok cara jangkitan COVID-19 ini adalah lebih kepada sentuhan di antara manusia bila mana mereka duduk dalam keadaan sesak ataupun keadaan rapat, maka ia lebih mudah dijangkiti. Dan pada tarikh 23 Januari 2020, di Malaysia telah merekodkan jangkitan yang pertama melalui laporan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat CPRC, di mana ia mula dikesan di Selangor meliputi seorang pelancong daripada China. Dan pada tanggal 18 Mac, kerajaan telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan di mana kita dipaksa ataupun kita dikehendaki mengikut akta jangkitan penyakit berjangkit, di mana kita perlu duduk di rumah ataupun orang kata stay at home dalam satu quote dia. Dan pada 4 Mei 2020, kerajaan telah memberi kelonggaran kepada pengusaha-pengusaha untuk menjalankan kembali operasi bagi merangsang semula ekonomi negara. Latar belakang kes, mengikut pakar, suasana tidak normal ini akan berterusan hingga jangka masa yang panjang dan memberi anggaran sehingga hujung 2020. Ini merupakan satu orang kata keadaan yang tidak biasa untuk kita hadapi, di mana kita terpaksa untuk sentiasa melakukan penjarakan sosial, membasuh tangan dan memakai penutup muka. Dan namun kini masyarakat mula menerima normal sebagai cara hidup, iaitu kalau kita tengok di tempat-tempat ataupun di pasar-pasar awam, di bangunan-bangunan kerajaan, maka mereka menjalankan orang kata cek suhu, melakukan penjarakan sosial iaitu 1 meter dan juga mewajibkan pemakaian penutup muka. Namun hal ini menyebabkan era digital mula berkembang apabila organisasi lebih fokus untuk melakukan masyarakat atau membuat secara ramai. Kalau kita tengok kini, macam-macam perisian ataupun orang kata app yang telah muncul seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, kerana mereka rasakan bahawa dengan ini akan menjadi lebih mudah di mana mereka tidak boleh sewenang-wenangnya untuk keluar bagi mencegah penyakit ini, maka jalan terakhir adalah melakukan meeting atau perbincangan di kaedah maya. Organisasi melakukan transformasi dalam corak kepimpinan yang realistik serta mematuhi SOP yang tetap. Ini adalah mengikut langkah kerajaan yang telah diwartakan dari Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan setiap bangunan-bangunan kerajaan ataupun mereka yang menjalankan operasi untuk mematuhi SOP sekiranya tidak mahu tindakan yang dikenakan, dan mengubah sistem dan juga cara bekerja di mana kita tidak boleh bekerja seperti dahulu dan wajib untuk mengikut SOP yang telah ditetapkan. Perbincangan mengenai kajian lepas. Untuk pengetahuan Doktor, semasa pandemik ini berlaku, saya sedang berada di Pusat Kaunseling dan Kerjaya Universiti Teknologi Maharaja Tan Shah Alam bagi melakukan latihan industri. Namun apa yang menarik minat saya adalah mengenai bila mana pandemik ini berlaku, maka ia mencetuskan satu masalah baru di mana manusia ataupun masyarakat tidak bersedia daripada segi fizikal, mental, psikologi dan emosi, di mana ia harus dipersiapkan dalam semua aspek. Kerana hal ini penting bagi mengurus atau mengawal psikososial masyarakat. Hal ini berikutan kerana pekerja sendiri, di mana ia bakal terancam gejala tekanan atau stres melampau disebabkan kewangan, kemurungan dan sebagainya. Bila mana perusahaan mula tutup, ada sehingga gulung tikar, maka mereka terpaksa menutup operasi sehingga pekerja-pekerja itu dibuang sepenuhnya. Hal ini akan menyebabkan masalah
mengenai sektor pelancongan, perniagaan serta produktiviti sebuah organisasi mula menunjukkan tanda penurunan. Hal ini berikutan pelancong-pelancong yang tidak dapat apa kata tak dapat untuk melancong lah, yang menyebabkan industri pelancongan hampir lumpuh sepenuhnya kerana ketiadaan orang atau aliran tunai yang kurang. Okay. Situasi terkini. Rakyat kini terpaksa menerima norma baharu daripada kebiasaan yang pada awalnya sukar untuk dipraktiskan. Okey. Kalau kita tengok kini, kita bila mana kita pergi ke pejabat, pusat beli belah ataupun mana-mana, mereka akan menetapkan pada awal ni kita nak masuk, mereka akan suruh kita cek suhu, menulis nama, bagi mengesan ataupun trace. Dan ada setengah tempat yang melakukan scanning barcode daripada MySejahtera. Maka kita seterusnya kita dikendaki untuk mematuhi SOP 1 meter bagi mengurangkan ataupun bagi mencegah jangkitan kerana COVID-19 ini mudah untuk diserang apabila dalam situasi sesak ataupun kita berhimpit-himpit. Kedua ialah mengenai cabaran kesihatan pekerjaan di mana kesihatan pekerja kini dalam keadaan terancam. Contoh kita nak bergerak ke satu gerak tempat lain, maka risiko untuk kita mendapat jangkitan ini adalah lebih tinggi kerana kita tidak tahu dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita bercakap kerana mungkin mereka adalah kontak rapat kepada pesakit-pesakit ataupun COVID-19 ini. Kerana kalau COVID-19 ini kita tidak boleh mengesan dia dengan secara kita tengok keadaan fizikal kerana ada banyak kes-kes di dunia ini adalah mereka yang orang kata tiada gejala. Seterusnya adalah pembaharuan teknologi baru. Kalau kita tengok bila mana pandemik ini berlaku, maka banyak aplikasi-aplikasi baru ataupun startup-startup baru boleh muncul. Seperti sistem delivery, sistem perbincangan atas talian ataupun sistem langkah pencegahan. Ini telah agak menarik minat kita, agak menarik kerana ia mencetuskan satu inovasi baru khususnya kepada anak muda. Kemudian adalah sosial kerja. Sosial kerja yang boleh saya terangkan adalah berikutan dengan keadaan kita bekerja di mana kita terpaksa untuk duduk secara jauhan. Kita tidak digalakkan untuk bersalaman, tidak menggalakkan kita untuk melakukan aktiviti keramaian, maka sosial kerja ini mula berubah. Dan juga berkenaan dengan ekonomi pekerjaan di mana banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bersedia berikutan kekurangan kewangan untuk menjalankan operasi menyebabkan mereka gulung tikar. Okey. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang boleh saya terangkan ataupun yang saya dapat daripada perbincangan tajuk ini adalah berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam ketika ini, bila mana kita bekerja secara berjauhan, ia akan menjalankan satu masalah yang mungkin dalam segi penerimaan, arahan dan sebagainya. Kekuatan adalah membuka elemen kreativiti dan inovasi dalam perhasilan keputusan. Ini akan menjalankan kreativiti, inovasi dan yang kedua ialah mengenai kelemahan. Kelemahan ialah kesediaan fasiliti yang terbatas, pengurusan masa dan integriti setiap individu. Kerana seperti fasiliti yang kita sebut seperti laptop atau komputer atau capai internet dan integriti kerana bila kita bekerja dari rumah maka komitmen kita adalah di rumah dan kita lebih terdorong untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan dengan kerja. Kemudian adalah mengenai peluang. Dipengaruhi oleh 3 komponen utama iaitu pemimpin, pengikut anggota ini bergantung kepada bagaimana seorang pemimpin ini mempengaruhi pekerja untuk melakukan kerja mereka. Dan juga ancaman ialah kepimpinan secara buka kini tidak relevan kriteria yang mereka sebab kita tidak boleh untuk kita tidak digalakkan untuk berjumpa secara hadapan, maka hal ini lebih sukar daripada hari-hari biasa. Yang kemudian adalah komunikasi yang berkesan. Tidak hal ini kerana kekuatan ini kita tidak perlu berhadapan serta menggunakan kos dan operasi. Okey, kerana sebabkan pandemik ini kita tidak perlu untuk bersesak-sesak untuk berjumpa ataupun menjalankan perbincangan. Dia akan mengurangkan kos seperti kos pejabat, kos minyak dan sebagainya. Kelemahan adalah timbul masalah dalam menerima arahan. Hal ini kerana bila kita berjauhan ini, kita tidak dapat tahu secara spesifik mengenai arahan yang diterima. Dan ia akan membuka peluang kepada peningkatan kepada kompetensi penggunaan komunikasi terkini dalam kawasan. Yang ini saya kata pada
Bila kaedah Ramayan ini menjadi pilihan, maka ia akan meningkatkan reputasi pengguna komunikasi masa kini dan menerima campahan iaitu permasalahan dalam melakukan penyampaian, pengurusan dan pencanangan maklumat. Bila mana timbul masalah penerjemahan, maka penyampaian juga akan menjadi masalah kerana mungkin caparan internet itu tidak baik, maka kita akan berikan benda yang lain daripada yang lain. Okey. Yang kedua ialah menjadi fasilitator perubahan. Ini tertumpu kepada pemimpin dalam mana untuk merasmikan misi dan misi syarikat, maka mereka akan berterusan menjalankan operasi bagi mencapai matlamat syarikat yang diinginkan. Kelemahan iaitu ia bergantung kepada organisasi dalam mainkan peranan untuk mengawal emosi pekerja, serta namun peluang dia adalah mewujudkan suasana positif dengan strategi kerja yang menyeronokkan dan menerima ancaman bahawa pendekatan bangunan profesional latihan formal secara sendiri tidak lagi menjadi pilihan. Seperti kita tengok biasanya kalau kita ingin meningkatkan profesional, kita akan hantar pekerja-pekerja kita pergi kursus, maka kini kursus pun tidak boleh jalankan. Okay. Yang terakhir untuk slide pertama adalah cadangan dan kesimpulan adalah pemimpin organisasi adalah sentiasa bersiap sedia peka terhadap perubahan dan juga bersifat dinamik dan kepimpinan perusahaan. Ini lebih kepada pemimpin untuk bersiap sedia dari segi mental, fizikal dan juga kemahiran untuk memimpin pekerja-pekerja bagi menjalankan operasi syarikat. Yang kedua ialah komunikasi dan organisasi secara efektif mati individu dan kelompok untuk memahami dan bertukar-tukar maklumat. Ini adalah berkenaan dengan kemahiran komunikasi kerana bila kita buat satu kaedah dalam maya ni mungkin ada masalah dalam sampel penerimaan, maka penyampaian juga akan menjadi masalah. Yang ketiga ialah memastikan tugas yang dilaksanakan dengan baik sejahtera dengan pelancaran operasi. Ini berkaitan dengan SOP yang telah ditetapkan. Maka kita hendaklah patuh supaya kerana bila mana kita tidak menjalankan SOP, maka tindakan boleh dikenakan terhadap kita. Dan arahan atau peringatan agar ahli organisasi sentiasa berkemas kini dengan maklumat. Ini adalah untuk mencapai misi dan misi syarikat supaya memperoleh hasil syarikat yang memuaskan, maka kita hendaklah sentiasa kemas kini orang kata maklumat bila mana dengan arahan selaras dengan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, tamat rancangan pertama. Seterusnya yang kedua, sambung kepada tajuk kedua iaitu langkah-langkah proaktif yang boleh kita ambil. Langkah-langkah proaktif sesebuah organisasi untuk bertahan semasa dan selepas tempoh pandemik COVID-19. Okay. Pendahuluan pada hari ini adalah pandemik ini merupakan mimpi ngeri kepada pemilik syarikat kerana krisis global ini memungkinkan mereka untuk berlitikar. Bagaimana kita tahu bahawa banyak di antara perusahaan-perusahaan yang tutup berkenaan pandemik ini kerana tidak dapat meneruskan operasi, maka menyebabkan aliran tunai mereka tidak berlaku dan jalan terakhir adalah mereka terpaksa menutup operasi mereka. Dan impak pandemik ini adalah bergantung kepada struktur ekonomi sesebuah negara. Sebagai contoh, kalau kita tengok bagaimana impak ini memberi kesan padanya bergantung kepada sebuah ekonomi negara tersebut. Sekiranya ekonomi negara itu masih lagi di tahap baik, maka impak pandemik ini akan juga tidaklah saya kata baik, mungkin membantu kelangsungan operasi melalui bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Secara tak langsung, ia mengganggu proses rantaian pengeluaran barangan atau perkhidmatan dalam mendapatkan bekalan. Hal ini berkaitan dengan syarikat-syarikat vendor di mana mereka perlu mengambil komponen-komponen daripada syarikat lain sekiranya syarikat pembuat komponen ini tidak ataupun boleh kata tutup, maka ia akan memberikan kesan kepada syarikat-syarikat besar yang lain. Okey, latar belakang kes. Latar belakang kes mengenai kadar pengangguran belia sehingga 2018 iaitu di antara 2010 dan juga 2018 berikutan dengan krisis kewangan adalah sebanyak 3.3%. Dan ILO ataupun International Labour Organization membuat peramalan sehingga 1.2.5 bilion pekerja akan dibuang kerja di seluruh dunia sebabkan pandemik ini. Kita melihat konteks di Malaysia adalah memberi gambaran bahawa kadar pengangguran di Malaysia adalah sebanyak 9.2% ataupun dalam jumlah yang lebih detail adalah sebanyak 1.46 juta orang
Dan laporan ini telah direkodkan oleh Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia, AMIR, dan sehingga kini ia menjadi masalah yang kritikal kerana pengangguran ini menjadi isu utama bagaimana rakyat ataupun lebih mudah kepada golongan belia untuk meneruskan survival hidup, menyebabkan tanpa pendapatan yang menyebabkan menjadi masalah kepada mereka, terutamanya kepada golongan graduan yang terpaksa bersaing sengit dalam masalah ini adalah graduan kerana mereka terpaksa bersaing dengan mereka-mereka yang lebih pengalaman. Bila mana seseorang pekerja itu dibuang, maka mereka terpaksa bersaing dengan graduan yang baru sahaja keluar universiti, menyebabkan graduan ini lebih mudah untuk kalah awal. Okey. Ketiga adalah mengenai perbincangan kajian lepas. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini bahawa ekonomi yang mampan, maka pengangguran adalah rendah. Hal ini berikutan produktiviti yang baik, menyebabkan masyarakat mereka mudah untuk mendapat kerja dan sebagainya. Pada tahun 2017, impak daripada krisis kewangan ini telah memberi kesan negatif berikutan dengan kemaslahatan ekonomi, persekitaran ekonomi yang tidak berasakan. Dan ILO merujuk kepada kajian berarti bahawa pengangguran belia pada usia muda akan mendatangkan kesan negatif dengan jangka masa panjang, dan mengikut ahli ekonomi bahawa krisis COVID-19 ini akan menjadi lebih teruk daripada krisis kewangan global di 2019. Okey, situasi terkini. Mengikut laporan daripada Jabatan Perakaan Malaysia, merekodkan kadar pengangguran terus melonjak kepada angka membangkang iaitu sehingga 5.5%. Dan golongan belia yang terdorong daripada umur 15 hingga 30 tahun mencatatkan kadar pengangguran tertinggi iaitu sekitar 6.9%. Hal ini berikutan mengenai penutupan banyak kilang perusahaan, kedai-kedai yang berkaitan dengan ekonomi yang memberi kesan kepada pekerja berikutan tidak dapat menjalankan operasi. Ada di antara pekerja-pekerja yang diberi cuti, diberi separuh hari dan dibuang bekerja. Ini adalah option kepada perusahaan untuk mengurangkan kooperasi, sehingga ada mereka yang diberi cuti tanpa gaji, ada yang bekerja di rumah maka diberikan separuh daripada gaji, dan ada sehingga yang dibuang kerja. Oleh itu, terdapat juga pengusaha yang terpaksa mengambil langkah-langkah drastik dengan menutup syarikat disebabkan terdapat juga pengusaha yang terpaksa mengambil langkah drastik dengan menutup syarikat. Ini berhubungan dengan berikutan pengusaha-pengusaha yang tiada kekuatan ekonomi yang kukuh, terutama kepada startup-startup baru yang berkembang, berikutan mereka tiada pengalaman dalam menguruskan krisis ini. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang saya dapat melalui kajian ini adalah berkenaan dengan pendigitalan teknologi dalam urusan kebasaran. Dalam mana kita lihat bahawa pengusaha-pengusaha ini lebih pada tempoh pandemik ini, pengusaha-pengusaha lebih memilih untuk berniaga di online ataupun di atas talian. Hal ini memberi berkaitan kerana ia secara tidak langsung menjurus kepada revolusi industri 4.0 yang lebih kehadapan dan berdaya saing. Namun, terdapat juga masalah dalam pengurusan operasi ini berikutan faktor kepercayaan rendah. Hal ini kerana pembeli ataupun prospek kepada pembeli ini tidak mudah percaya ataupun kepercayaan mereka kurang mengenai barang-barangan kerana ada mungkin pengalaman ditipu, kualiti yang tidak setanding dengan harga barang, ataupun kerana keadaan yang kita tidak boleh melihat barang secara fizikal, maka ia memberi kesan kepada faktor kepercayaan. Peluang adalah membuat pemasaran barangan atau perkhidmatan dengan luas dan lebih terbuka. Ini contoh perbezaan antara kita buat orang kata mengusahakan satu barang itu secara tradisional ataupun buka sebuah kedai, dengan talian adalah di talian itu lebih besar kerana kita tambah sempadan ataupun tiada keterbatasan, maka kita secara bebas boleh memasarkan produk yang kita hasilkan. Ancaman ialah mengenai faktor keselamatan adalah berhubungan dengan privasi ataupun kita lebih terdedah dengan skema-skema yang dengan niat tidak baik, maka ia akan memberi kesan kepada pengusaha, maka ia akan menjejaskan imej syarikat. Seterusnya adalah mengenai penstrukturan kerja dengan kelaikan gaji. Ini adalah option yang boleh dilakukan oleh pengusaha dalam mengurangkan kos belanja ialah dengan kerana ia juga
memberi kekuatan dalam meningkatkan kualiti dan fokus pekerja. Kerana kebanyakan pengusaha yang golongan 3 ini akan membuang pekerja. Sekiranya pengusaha syarikat itu still memberi gaji kepada pekerja, maka fokus pekerja mungkin meningkatkan, ia akan meningkatkan kualiti kerja pekerja. Tapi terdapat juga kelebihan di mana ia akan menyebabkan pekerja mogok atau tidak puas hati. Berikutan gaji yang dipotong separuh menyebabkan mereka menjadi, orang kata, pekalat ataupun ya, kata lain kita tidak, mereka tak puas hati lah. Namun ia membuka peluang kepada industri untuk menjimatkan kos serta mengikat kesertaan pekerja. Kos operasi dapat dijimatkan kerana pekerja gaji telah diikat, maka kesetiaan pekerja juga boleh meningkat berikutan mereka tidak dibuang. Maka mereka merasakan bahawa tempat mereka bekerja ini mempunyai kewangan yang kukuh. Ancaman itu datang apabila masalah dalaman itu berlaku ketidakpuasan pada pekerja, maka ia akan secara tidak langsung akan menjadi buah mulut pada pekerja dengan bercakap kepada orang-orang lain, maka ia secara tidak langsung akan menjejaskan ilmu syarikat. Ketiga ialah mengenai kepengurusan kewangan krisis. Kekuatan ialah mengelakkan baziran dan menyusahkan dalam memanfaatkan sumber tidak terhad. Mengelakkan baziran ini termasuklah kita dapat tahu kelompongan-kelompongan yang ada dalam industri ini supaya pada masa yang akan datang kita dapat detect ataupun tidak lagi melakukan hal sama bagi meningkatkan keuntungan syarikat dengan berlibat ganda. Kelemahan yang dapat kita kesan ialah pekerja tidak dapat mengurangkan ruang fasiliti secara total ini kerana pengusaha-pengusaha bersungguh-sungguh untuk mengurangkan kos operasi, maka penggunaan ruang fasiliti secara total tidak dapat digunakan. Sebagai contoh seperti majlis keramaian, hari keluarga dan juga anugerah-anugerah yang dapat meningkatkan bonus mereka, maka mereka untuk tempoh pandemik ini mereka terpaksa melupakan untuk sementara. Peluang ialah memberi pengalaman dan mengesan kelompongan. Ini saya kata tadi, bila mana mereka dapat tahu bahawa seterusnya sekiranya berlaku krisis seperti ini, mereka dah tahu strategi apa yang diperlukan mengenai kewangan. Ancaman ialah mengenai kualiti hasil kerja. Berikutan bila mana kita urangkan kos, maka kualiti hasil kerja kita akan jadi kurang. Seperti contoh bekalan barang ataupun kita akan menjual barang harga yang sama, tapi mungkin daripada bekalan barang ataupun penghasilan barang itu kualitinya akan terjejas. Cadangan atau kesimpulan saya dapat daripada cadangan dan kesimpulan saya dapat melalui kerjaan kes ini adalah pekerja hendaklah mempunyai idea yang kreatif, inovasi dan pengemahiran. Ini adalah berkaitan dengan pekerja di mana mereka hendaklah mempunyai kemahiran ataupun idea yang boleh membantu industri atau syarikat untuk kekal relevan walaupun dalam keadaan krisis. Yang mampu memberi nafas baru mereka untuk terus menjalankan operasi. Kemudian ialah berkenaan dengan model perniagaan era baru melalui pendigitalan mampu untuk merasakan kepada ekonomi. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana inovasi mampu melakukan anjakan kepada pengusaha untuk melupakan seketika orang kata perniagaan secara tradisional. Maka mereka perlu mendapati jalan lain dengan mengembangkan lagi mereka punya bisnes dengan memasarkan secara online dan juga di atas talian seperti Facebook, media-media sosial dan sebagainya. Ini berkaitan dengan bantuan perhatian dan juga penjana daripada kerajaan. Untuk pengetahuan bahawa kerajaan telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi pelan jangka masa pendek iaitu daripada penjana juga bantuan perhatian sehingga mendalam belanja sehingga 295 bilion yang dengan suntikan fiskal sebanyak 45 bilion. Ini membuktikan bahawa kerajaan prihatin dan juga cakna kepada rakyat. Yang terakhir adalah kerajaan meneruskan program peningkatan kebolehpasaran gradual. Ini adalah merujuk kepada graduan terutamanya mereka yang baru sahaja habis daripada universiti. Dengan kerajaan boleh meneruskan melalui program protes, skill latihan nasional dan juga program internship strukturship bagi membantu golongan-golongan yang baru sahaja nak merangkak di dalam dunia pekerjaan. Maka pandemik pun berlaku, maka ia akan menjadikan mereka ini susah untuk mendapatkan pekerjaan pada masa kini. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya, Muhammad Faris Bat Nazir, 043101. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.